Pembentukan Kabinet baharu jadi tumpuan. Pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 memberikan nafas baharu kepada pentadbiran negara untuk berfungsi dengan lebih lancar apabila jumlah ahli parlimen yang menyokong beliau menunjukkan angka yang stabil berbanding sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Namun, tugas Naib Presiden UMNO itu dicangka lebih mencabar kerana selain perlu berhadapan keabsahan di Parlimen pada bulan September, beliau juga perlu menunjukkan kepimpinan baharu adalah lebih baik daripada Muhyiddin dalam meneruskan perjuangan membawa Malaysia keluar daripada kemelut COVID-19 dan masalah ekonomi. Tumpuan minggu ini terarah kepada pengumuman pembentukan kabinet yang baharu. Ini termasuk pelaksanaan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahid Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya Perdana Menteri yang dilantik perlu secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat bagi mengesahkan keabsahan beliau mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Antara yang menjadi perbincangan hangat sejak pelantikan Ismail Sabri ialah individu yang bakal menduduki kerusi timbalan Perdana Menteri malah sama ada jawatan itu akan diwujudkan ataupun tidak seperti mana ketika penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional pada awalnya. Ismail Sabri mula tugas sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memulakan tugas secara rasmi di Perdana Putra Putrajaya hari ini. Kenderaan membawa Ismail Sabri tiba di pekarangan bangunan Perdana Putra jam 8.23 pagi. Jabatan Perdana Menteri dalam kenyataan berkata, ketibaan Ismail Sabri disambut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali dan Timbalan Ketua Setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri Datuk Jamil Rakun. Turut hadir Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, Ketua Polis Negara Datuk Seri Akhil Sani Abdul Rahsani dan Panglima Angkatan Tentera Jen Tan Sri Afandi Buang. Kenyataan itu menyebut Ismail Sabri diiringi pegawai kanan kerajaan kemudian dibawa mengimbas kad perakam waktu sebagai tanda bermulanya tugas beliau sebagai Perdana Menteri sebelum beliau dibawa ke Pejabat Perdana Menteri untuk menandatangani buku selamat datang dan selamat bertugas. Perkukuh parti dan membela rakyat adalah keutamaan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara mengharapkan agar UMNO dan BN kembali gagah selepas pilihan raya umum PRU ke-15. Menurut beliau, itu adalah matlamat utama kerana apabila UMNO dan BN kuat, rakyat akan terus dibela kerana sejak dari dulu sudah terbukti UMNO dan BN sahaja yang mampu mengutamakan rakyat. Justru tambah ahli parlimen lenggung itu memperkukuhkan parti dan membela rakyat adalah lebih penting ketika ini. Sebelum ini, beliau merupakan Menteri Kabinet Perikatan Nasional yang pertama yang meletakkan jawatan susulan menghormati keputusan dan pendirian UMNO. Perdana Menteri lawat masa banjir di Kedah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob meluangkan masa hampir sejam meninjau tempat tragedi kepala air dan banjir lumpur di Tupah hari ini. Ismail Sabri yang tiba jam 12.15 tengah hari tadi diiringi Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno. Sejurus tiba, Ismail Sabri meninjau Jabatan Tupah yang rosak akibat dihentam balak hanyut Rabu lalu dan diberi penerangan berkaitan bencana kepala air di kawasan Kuala Muda. Beliau kemudian meluangkan masa menziarahi beberapa penduduk Taman Lembah Merbok yang terjejas akibat bencana itu dan memberikan sumbangan. Perdana Menteri kemudian meninjau loji rawatan air Tupah dan dijadualkan ke kawasan bencana di Yan. Ini merupakan lawatan rasmi beliau yang pertama selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Wahid Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah kemarin. Pendekatan keluarga Malaysia diyakini menstabilkan politik negara dan menjaga kesejahteraan rakyat. Pendekatan baru keluarga Malaysia yang dikemukakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sangat tepat pada masanya di saat krisis politik, pandemik kesihatan serta situasi ekonomi yang sedang dihadapi oleh rakyat Malaysia.
Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, keluarga Malaysia menuntut kebersamaan semua pihak dalam menghadapi situasi ini. Menurut Bung yang juga Ketua UMNO Sabah, keluarga Malaysia juga menuntut muafakat serta semangat solidariti semua pihak untuk saling berganding bahu menangani situasi mencabar yang dihadapi negara ketika ini. Katanya, dengan pengenalan dan pendekatan baharu keluarga Malaysia, ternyata ianya amat penting untuk seluruh rakyat Malaysia terus maju dan bergerak ke hadapan sebagai sebuah keluarga merentasi sempadan agama, bangsa dan kaum demi membangun negara.